Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. في الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah yang dikasihi dan dihormati para pencinta ilmu dan juga para AJK pentadbir yang berkhidmat dengan Surau Bandar An-Nur, Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan. Pengurusinya sahabat kami Tuan Haji Ramalan bin Mansur, tuan-tuan imam, tuan-tuan dan sekalianlah yang mengikuti pengajian online di bawah di bawah platform atau yang menggunakan platform Facebook Surau An-Nur. Jadi alhamdulillah pada sesi pagi kali ini insya-Allah kita akan berkongsi sedikit sebanyak daripada apa-apa yang telah dicatat oleh para ulama rahimahullah ta'ala seperti Syekh Abdul Samad Al-Falembani yang mengarang menyusun kitab Sairus Salikin. Jadi kita masih mempergunakan Sairus Salikin juzuk yang ketiga. Masih lagi kita membaca pandangan Al-Arif Billah Syekh Qasim Al-Halabi berkaitan dengan tingkatan nafsu. Jadi Syekh Qasim Al-Halabi dia tulis dalam kitabnya yang bernama Sairus Suluk, nafsu itu ada 7 martabat. Sebenarnya kita masih lagi membicarakan dalam diri manusia ni ada 4 perkara. Ada hati atau qalbu, ada roh, nafsu, akal. Jadi kita dah bicara tentang qalbu, pecahan dia ada 2 makna berkaitan dengan roh. Roh pun ada 2 makna dan berkaitan dengan nafsu. Tapi akal tak masuk lagi. Jadi bahasan tentang nafsu ni agak panjang juga sebab Syekh Abdul Samad Al-Falembani membawa pandangan pendapat Syekh Qasim Al-Halabi berkaitan dengan tingkatan nafsu. Jadi mengikut pandangan pengalaman Syekh Qasim Al-Halabi, nafsu ni setiap tingkatan nafsu itu ada perjalanannya, ada ciri-cirinya, ada wiridnya, ada alamnya. Okeylah, jadi kita dah baca itu hari berkaitan dengan nafsu ammarah, lawamah, mulhamah, dan pada pagi ni insya-Allah kita akan masuk berkaitan dengan nafsu al-mutmainnah, nafsu mutmainnah lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Yang keempat, yakni tingkatan nafsu yang keempat daripada 7 tingkatan atau 7 peringkat. Yang pertama nafsu amarah, yang kedua lawamah, ketiga mulhamah.
Jadi masuk yang keempat pada kali ini dia panggil nafsul mutmainnah namanya. Jadi nama peringkat nafsu keempat adalah nafsu mutmainnah. Mutmainnah ni yang kita terjemah yang tenang, yang tetap. Tapi itu dari segi terjemahan. Tetapi dia ada ciri-ciri dia. Dia punya sifat dia. PL perangai orang yang bernafsu mutmainnah ni tentulah berbeza dengan nafsu amarah, dengan nafsu lawamah dan mulhamah. Kan? Jadi dia kata dalam kitab ni, perjalanan nafsu mutmainnah itu ma'allah. Perjalanan ni, mana perjalanan dia dalam berbakti kepada Allah lah. Jadi kategori dia ma'allah. Kalau nafsu nafsu amarah tu, dia perjalanan dia adalah ilallah, kepada Allah. Jadi kepada Allah tu macam kena paksa sikit lah. Memang bukan macam kena paksa sikit, memang kena paksa. Kan? Memang kena paksa nafsu amarah ni. Kemudian kalau lawamah dia kata perjalanannya tu lillahi ta'ala. Lillah, mana kerana Allah Ta'ala. Baiklah daripada ilallah. Ilallah tu ada paksaan juga. Lillah ni pun ada paksaan juga sikit. Kalau mulhamah ni alallah. Kan? Alallah. Atas Allah. Makna sentiasa dia, mata hati dia memandang kepada, menyaksikan perbuatan Allah Ta'ala. Itu mulhamah. Mulhamah ni yang diberi ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka mengilham akannya akan benda yang fujur, benda yang tidak baik, maksiat, wa taqwaha, dan diilham kepadanya akan ketakwaannya. Benda-benda yang membawa pada takwa. Itu bahasan mulhamah. Jadi pada kali ini berkaitan dengan mutmainnah. Jadi perjalanan orang nafsu mutmainnah itu ma'allah, yakni serta Allah. Serta, bukanlah serta segi zat. Nanti dia akan bahaslah serta Allah tu macam mana. Mana sentiasa dalam bantuan Allah. Allah berserta, kan? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bersabar. Jadi sabar yang dikehendaki itu adalah sampai mutmainnah lah sekurang-kurangnya. Jadi serta Allah bersamanya, ada penyertaan yang mendatangkan rahmat Allah. Dan alamnya itu, alam orang nafsu mutmainnah itu, nafsu bukan orang tu, nafsu mutmainnah, alamnya itu iaitu al-haqiqat al-muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah. Apa dia hakikat Muhammadiyah? Iaitu ibarat, mana satu kefahaman daripada zat Allah Ta'ala dan sifatnya, sifat Allah Ta'ala pada martabat ta'yinul awal. Ta'yinul awal. Dia kata, jadi Muhammadiyah satu ibarat daripada, bukan Muhammad alam tu sama dengan zat Allah Ta'ala. Bukan samalah alam ni seperti sifat Allah Ta'ala. Ini pandangan syuhudnya. Pandangan syuhud mata hatinya adalah bersama Allah. Melihat keagungan zat Allah. Melihat keagungan sifat Allah. Zat Allah semata-mata wujud itu Allah. Dia bukan nampak zat Allah tu. Nampak segi mata hati itu, mana menampakkan kewujudan hanya zat Allah sahaja. Jadi wujudnya zat selain pada Allah, lain pada Allah itu wujud yang tidak seperti wayang kulit di tangan tok dalang. Mana yang wujudnya makhluk ini kena diwujudkan Allah. Okeylah. Dan iaitu dinamakan martabat wahdah. Tunggal, esa. Dan tempatnya itu tempat nafsu mutmainnah di dalam sir, dalam rahsia. Dan halnya itu tempat dia, kedudukan nafsu mutmainnah ni dalam sir. Ini dalam jantung kita ni, dia dalam kejadian kita ni adalah dipanggil
zahir hati. Kan? Dia punya, jadi orang nafsu mutmainah ni dia sudah sampai kepada sir, rahsia. Rahsia yang rahsia inilah iblis tak boleh masuk. Dia sampai ke sir ni. Kan? Jadi kita ni kan dalam hadis kata orang yang syaitan, sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam badan manusia ni mengikut pengaliran darah. Inna syaitan yajri bimajri dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan mengikut perjalanan darah dalam urat saraf kita. Bila masuk tu dalam darah kita, maka kita mengaji dah itu hari, jantung itu tempat pam darah, keluar masuk darah. Jadi bila kita tak sampai mutmainah, jadi kita tak ada sir. Jiwa kita, keimanan kita tak masuk dalam sir. Bila tak masuk ke dalam sir, yang tu yang kita punya ibadat kita boleh dicuri oleh syaitan, oleh jin. Kita jadi takut nak kena rasuk, kena sampuk, takut dengan hantu. Pasal dia boleh masuk dalam kita punya pemikiran. Tapi kalau kita punya pemikiran dah sampai mutmainah, sudah sampai ke sir, rahsia, itu syaitan tak boleh masuk dah. Kan syaitan dah tak boleh masuk. Dia nak hasut kita buat jahat tak boleh. Kan macam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu kan. Dia dah sampai lebih pada sir lagi, dia punya keimanan dia, ketakwaan dia. Jadi kalau dia berjalan dia, iblis nampak patah balik, takut. Gitulah ibaratnya. Jadi kita ni tak sampai lagi, ibadat kita, wirid kita, peribadi kita tak sampai pada nafsu mutmainah. Jadi tak sampai kepada sir, rahsia tu. Jadi iblis, kita masih takutlah kepada asbab. Jadi pasal iblis boleh masukkan racun dia, jin pun boleh masukkan racun dia. Lepas tu kadang-kadang terbomo kan, bila kita tak sampai sir kan, dia kata dia tahu, dia boleh baca hati kita. Ni gini. Pasal hati kita tu masih belum masuk sir, lintasan kita tu tak masuk dalam sir, dalam rahsia yang ada dalam jantung tu. Ini bahasan kerohanian lah. Okeylah, begitu. Itu sebab bila kita lalu kat kuil Hindu, takut, seram. Pasal kita tak sampai sir lah. Kita tak mengatasi dia punya alam dia tu. Kita tak menyaksikan Tuhan yang esa. Tak dapat mata hati tu. Jadi masih nampak kepada makhluk. Pada kecil lagi kita diwiridkan hantu. Sampailah ni. Jadi jenuh kita nak berzikir, nak meratib, nak menghilangkan benda tu. Okey, masuk kitab balik. Dan halnya nafsu mutmainah itu, iaitu tetap hati. Dia kata mutmainah ni, tetap hati kepada Allah Ta'ala. Hati dia tetap. Itu kata mutmainah, bukan tenang. Hati dia tetap bersama Allah. Tak lalai kepada Allah Ta'ala. Dia melihat perbuatan Allah. Tak terbit satu perkara melainkan dengan izin Allah. Tak berlaku satu perkara melainkan dengan izin Allah. Kan? La mani'a lima a'taita. Tidak siapa-siapa yang boleh la mani'a. Tidak ada siapa-siapa yang boleh menghalang lima a'taita. Atas apa yang kau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak siapa-siapa boleh memberi apa yang kau halang. Itu segi hakikat lah. Jadi orang sampai mutmainah, dia dapatlah duduk atas garisan ni. Duduk atas garisan ni. Dia boleh duduk dah atas garisan ni. Itu yang kita wirid lepas semayang sebagainya, nak dapat ni lah, nak dapat mutmainah ni. Nak dapat ni. Tapi malas kan, dengan wirid pun tidur. Silap Pak Imam pun tidur. Wirid dia tidur. Subhanallah. Lepas tidur kan, baca kursi pun tidur, istighfar pun tidur. Macam mana dapat mutmainah kan? Jadi kena sungguh-sungguh lah. Itulah.
Dan wiridnya itu. Wiridnya, makna dia punya wirid dia punya rotation, dia punya wirid ni sesuatu amalan yang dijadikan berkekalan dengan wirid. Tapi wirid ni bukanlah sekadar kita wirid, itu satu bahasan. Yang lepas sembahyang kita wirid, sebab kita amalkan benda tu dipanggil wirid. Tapi wirid ni bukanlah semata-mata kita berwirid lepas sembahyang, tetapi adalah sesuatu penghayatan dalam kehidupan dia. Orang mutmainah ni dia penghayatan dalam kehidupan dia tu setengah daripada beberapa rahsia syariat, yakni batin ilmu syariat, iaitu ma'rifah ilmu hakikah. Dari syariat ni dia dua, kata ulama sufi. Dia satu dipanggil syariat zahiriyah. Syariat yang jelas, nampak dengan panca indera lah. Sembahyang, berpuasa, bersedekah, tutup aurat, tidak mengumpat, bercakap benar, itu syariat zahir. Satu lagi dipanggil rahsia syariat atau batin ilmu syariat. Apa dia? Iaitu ma'rifat ilmu hakikat. Ma'rifah ilmu hakikat. Jadi ma'rifah ni pengenalan yang kita belajar cara ilmu sifat 20 ikut mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari, Maturidi, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil atas Allah, 1 sifat yang harus, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil, 1 sifat harus, dan sebagainya lah. Yang itu dipanggil zahir syariat. Ma'rifah secara syariat. Tapi adakah orang yang mahir ilmu usuluddin, ilmu tasawuf tersebut sampai ilmu tauhid tersebut sampai kepada ma'rifat segi ilmu hakikat? Ma'rifah secara ilmu hakikat. Jadi kita ni kebanyakannya ma'rifah secara ilmu syariat. Okeylah, buat permulaan. Tak ada syariat, nak datang hakikat macam mana kan? Kena ada syariat, baru tarekat tu sempurna. Kan kita belajar sikit sebanyak untuk mengawal akidah kita. Itu tak boleh tidak. Bagi orang yang nak menuju Allah, mesti ada akidah yang betul, akidah yang sahih. Untuk permulaan. Tetapi adakah mereka sampai kepada makrifat secara ilmu hakikat? Belum tentu. Belum tentu. Jadi itu sampai kepada nafsu mutmainnah, barulah dia itu sampai kepada ma'rifah kepada Allah secara ilmu hakikah. Dipanggil batin ilmu syariat. Batin ilmu syariah. Kenal Allah secara ilmu hakikat. Sampai mutmainnah lah. Kalau setakat amarah lawamah dia boleh sembang lah. Setakat Muhammad kan, semua Allah, semua Tuhan lah. Redha ni tapi kan, dia tapi. Saya redha tetapi kan, banyak tapi dia tu. Orang redha tak ada tapi-tapi lah. Semuanya Allah belaka. Macam tu lah ibaratnya. Kan? Jadi itu satu bahasan. Jadi kita tahulah hari ni, pada sesi kali ni. Jadi orang sampai nafsu mutmainnah, baru dia kenal Allah secara hakikat. Almarhum Tok Guru saya cakap, selagi tak mutmainnah, semua punah ranah. Selagi tak sampai nafsu mutmainnah, dia semua punah ranah. Dan sifatnya, sifat nafsu mutmainnah ni al-judu, yakni murah hati. Hati dia pemurah. Mudah nak memberi sedekah ke apa ke, murah hati, nak memaafkan, tu murah hati juga. Nak memaafkan kesalahan orang, dia masuklah murah hati. Dia tak kedekut lah. Dan tawakal, sifat dia ada tawakal. Tawakal ni berserahnya hati kepada Allah dalam setiap urusan. Kita mewakil, sebab mewakilkan kepada Allah. Okay. Kenapa kita mewakilkan? Kita berserah kerana kita tahu diri kita tak ada keupayaan untuk menyempurna
apa yang kita laksanakan. Kita tahu apa yang kita buat, hasilnya belum tentu sebagaimana yang kita harapkan. Jadi itu tawakal. Kita tak boleh bergerak, tak boleh nguat, tak boleh bercakap kalau Allah tak izinkan. Tak? Jadi kita tawakal lah, serah hati. Tawakal ni ibadat hati, penyerahan hati kepada Allah dalam setiap urusan. Dalam setiap urusan lah. Okey. Dan hilmu. Apa dia hilmun? Yakni tiada lekas marah. Jadi orang mutmainah ni dia tak ada lah ciri-ciri lekas marah. Panas baran tak ada. Yang dia tak ada sifat panas baran. Jadi lekas marah ni satu sifat yang tercela. Orang lekas marah ni benda kecil pun tak boleh bincang. Tak boleh bincang. Pasal panas baran. Benda sikit je kan. Start motor tak hidup, dibakarnya motor. Orang tua kata apa? Marahkan nyamuk, kelambu dibakar. Jadi orang lekas marah ni, dia punya tindakan dia tu banyak tak normal. Banyak tak normal. Benda kecil pun dia boleh mengamuk semacam merah. Ini panas baran. Dicela lah. Dicela. Sebab tu ada hadis satu sahabat jumpa Rasulullah, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berilah pesanan kepadaku. Rasulullah SAW kata, la taghdab, jangan kau marah. Dia tanya sampai 3 kali kan, Rasulullah ulang, la taghdab, jangan kau marah. Jangan kau bersifat dengan pemarah. Tapi marah tu kena ada. Tak ada marah jadi dayus. Kan? Dalam perang kena ada marah, tapi marah yang terkawal. Jadi orang sampai mutmainah, marahnya terkawal. Dia marah kerana Allah. Kita marah kerana kepentingan diri. Tak marah sebab ada kepentingan diri. Orang sampai nafsu mutmainah, dia marah kerana Allah, tak marah pun kerana Allah. Allahu Rabbi. Yang tu dia kata, melihat kepada ahadiyah, keesaan Tuhan. Yang dia bahas tadi lah. Martabat tu, wahdah, alam dia, hakikat Muhammadiyah. Nanti dia terang lah hakikat Muhammadiyah ni. Muhammad ambil nama Nabi SAW lah. Kan Muhammad yang sebenar-benar kenal Rasulullah kenal Allah Ta'ala. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW sempurna ma'rifahnya. Kerana dia kenal Allah tidak Nabi-Nabi lain tak dapat macam dia. Nabi Musa pun nak tengok Allah pingsan. Dalam Quran sebut kan, pingsan dia. Bila Allah tajalikan kepada bukit, hancur bukit, pingsan. Nabi SAW melihat Allah dengan mata kepala, dia tak ada dengan roh dan jasad lagi. Tak macam Nabi-Nabi lain. Macam masa malam Isra' wal Mi'raj. Itu dikata hakikat Muhammadiyah tu. Maknanya dah sampai kepada ma'rifah. Ma'rifah yang serhakikat. Okey. Jadi dia sifat ni tiada marah. Ibadah. Ibadah dia dah lendik. Dia lendik. Sempurna. Zahirnya atau batinnya. Kita tak sampai mutmainah. Segi zahir nampaklah lendik. Berserban. Semua lendik lah. Tapi tak lengkap lagi. Kalau batin tak sampai mutmainah. Tak sempurna. Sempurna segi zahir syariat. Tapi batin syariat tak ada. Yang ni kita bimbang ni. Tak sampai mutmainah ni kadang lagi ibadat, lagi sombong. Lagi perasan. Sebab tu kita dituntut. Nabi SAW mengajar lepas semayang istighfar. Minta ampun. Minta ampun pada Allah Ta'ala. Sebab dalam semayang kita tu bukan mungkin, memang banyak cacat dan cela. Dalam ibadat kita. Jadi Imam Ghazali kata kalau kita bersedekah, walau banyak mana sekalipun, kita anggaplah apa yang kita bagi tu sedikit sangat. Kalau nak dibanding dengan apa yang Allah anugerah kepada kita. Begitu. Dan syukur. Syukur. Dah sampai mutmainah baru dapat syukur. Dan redha dengan qada Allah Ta'ala. Redha dengan ketetapan Allah Ta'ala. Dan sabar atas kena bala. Sebab dia tahu bala itu daripada Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala yang menjadikan. Takkan Allah tak tahu tentang diri aku. Dia bagi balak, bagi susah, bagi kepayahan. Dia tahu. Kerja dia. Allah lebih tahu tentang aku daripada aku mengenali diri aku. Itu. Jadi dia bersabarlah kena balak ni. Hati itu tak berasa duka cita. Allahu Rabbi. Ini cerita mutmainah ni. Dan berperangai ia dengan perangai Nabi SAW. Perangai Nabi SAW. Perangai dia tu. Pribadi dia. Apa dia? Tak ada lagi sifat-sifat haiwaniyah. Sifat kebinatangan tu tak ada lagi. Karakter mungkinlah karakter tak sama. Tapi tak ada haiwan tu. Haiwan kebinatangan tu tak ada. Tak ada tamak, tak ada hasad, tak ada tu kan. Baru dia dapat duduk atas perangai berani. Rasulullah berani. Kita penakut. Masuklah tukang cakap ni pun. Gelabah kan. Kita banyak gelabah. Uish, kalau tak ada duit susahlah. Ui, macam-macam. Ui, kalau macam tu, macam ni. Mana ngajar Tuhan banyak. Macam-macam lah. Masuklah tukang cakap ni pun. Allahu Rabbi. Sebab sunnah ni, dia ada dua. Satu sunnah zahiriah. Satu sunnah batiniah. Sunnah zahiriah tu semayang, puasa, berzakat, semayang jemaah. Kerana dia faham, orang dia faham sunnah ni zahiriah, berjanggut, pakai miswak. Itu memanglah satu sunnah. Sunnah zahiriah. Tapi satu lagi sunnah batiniah. Sunnah yang dalam hati. Ma'rifah, sabar, syukur, redha. Itu sunnah. Kan? Jadi dia mengikut Nabi SAW segi perangai. Segala perkataan Nabi SAW dia ikut. Dan segala perbuatan Nabi SAW dia ikut. Dia boleh ikut. Dan adalah dia tak ikut panggil orang munafik lagi dah. Dia tak ikut lagi panggil orang musyrik. Dia tak ikutlah perangai perbuatan orang kafir. Kan? Dia tak ada. Tak ada menipu. Tak ada membongak. Begitulah. Tak ada riak, tak ada ujub. Begitu. Dia punya ciri-ciri dia. Kita terpengaruh dengan orang kafir, dengan orang munafik, ikut gaya dia. Pengaruh dengan artis. Walaupun kita tahu artis tu buat panggil ahli neraka. Kita ikut jugalah. Tahu kan dia ni memang zalim. Dah ikut juga. Sayang dengan orang zalim. Sayang sokong orang zalim. Jadi tak mutmainah lah. Kalau kita benci orang zalim, bukan benci kerana Allah. Benci itu pasal ada kepentingan diri kita. Kita bukan benci kerana kezalimannya. Kan? Patutnya benci kezalimannya, tapi sayang dengan diri dia. Kerana dia buat zalim, dari masuk neraka, Allah murka. Begitu sepatutnya. Orang mutmainah begitulah ciri-cirinya. Dan adalah maqam ini, iaitu maqam tamkin. Yakni tetap dia dengan Allah. Dan kalau tolak tak gebah. Walau dicincang, walau dibakar, walau disula, tetap dia mentauhidkan Allah. Dan maqam ainul yaqin. Ain yakin. Kan? Dia ada ilmu yakin. Ainul yaqin. Dia sampai ainul yakin dah. Dan maqam iman yang kamil, iman yang sempurna. Sebab tu Rasulullah kata, la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman seorang kamu. Tidak beriman. Tidak beriman, tak sempurna. Dia percaya pada Allah, cuma satu beriman. Tapi tak sempurna. Hatta yuhibba li akhi. Sehingga dia mengasihi saudaranya. Sebagaimana dia kasih dirinya. Jadi, dia percaya pada Allah. Rasulullah tu beriman. Tapi tak sempurna. Jadi orang mutmainah dia sampai dah. Sempurna tu. Sebab sabar dia dah diakui. Syukurnya diakui. Kita syukur. Tapi syukur kita orang amarah, orang mahmul amar ni belum diperakui. Markah dia tak cukup. Markah dia tak kamil, tak sempurna lah. Dan sayugianya bagi seorang yang telah sampai kepada maqam martabat ini, martabat nafsu mutmainah ini, iaitu membanyakkan zikir Allah Ta'ala haq.
sama ada dengan huruf nida, dengan huruf ya haq, ya haq, ya haq, atau tiada huruf nida, dia sebut haq, haq, haq yang sebenar, Allah yang sebenar, kan, Tuhan yang sebenar, haq. Itulah Allah ada nama Al-Haq. Tak? Jadi zikir haq ini pengalaman dia. Kalau syekh lain, mungkin lainlah wirid dia bagi kat murid dia tu. Kan? Jadi kalau orang dia syekh, dia tentulah kena ikut syekh dia, guru dia. Ini cuma dia cerita dalam kitab ni sebahagian yang pengalaman Syekh Qasim Al-Halabi ni. Kan? Untuk menjadi garis panduan kita. Macam mana dia katakan nafsu mutmainnah. Saya dulu tengok televisyen kan, satu artis. Satu artis lah. Dia kata bila dia buat program di Hollywood, di New York masa tu puasa. Dia boleh puasa. Saya rasa pada masa tu saya nafsu mutmainnah. Amboi. Dia sendiri bermarkah. Jadi bila kita tengah ciri-ciri ni, bukan calang-calang orang yang sampai nafsu mutmainnah. Kan, mata hati dia sentiasa memandang kepada keesaan Allah Ta'ala. Dia dah sampai kepada sir. Iblis tak boleh kelentong dia lagi dah. Nafsu tak boleh kelentong dia lagi dah. Jin tak boleh tipu dia. Itu nafsu mutmainnah. Gitulah yang boleh kita kongsi ala qadar. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Jadi ini sebagai garis panduan. Jadi tentang zikir wirid tu, yang itu zikir hak-hak itu bagi orang ada guru, ada syekh, tentulah guru dia akan mengajar zikir yang lain. Sebab tu kena ada bersahabat. Kita perlu cari doa pada Allah, minta dapat bersahabat, bergaul dengan orang yang sampai kepada darjah nafsu mutmainnah. Supaya kita boleh tahu kita duduk tang mana. Kan, kita duduk tang mana. Kan? Selagi kita baca itu hari, selagi kita ada keinginan nak buat maksiat, belumlah mutmainnah. Tak macam mana artis tu boleh mengaku dia mutmainnah, wallahu a'lam bisawab. Mana dia mengaji tak tahu. Tapi yang kita baca ikut pandangan Imam Al-Ghazali, kan, kita baca lepas tu Syekh Abdul Samad Palembani tulis, orang yang nafsu mutmainnah ni tak ada lintasan dalam pemikiran dia nak maksiat pada Allah. Tak ada lagi dah. Dan mereka sentiasa beranggap diri mereka hina, doaif, banyak dosa, banyak kekurangan. Itu. Kan, ini nafsu mutmainnah. Bila orang tegur ni haram, dia kata iman masing-masing. Mutmainnah, terkorak dia. Bukan marah, cerita. Saya tergelak cakap terkorak ni tok guru saya. Saya tanya tok guru saya lah. Dia kata ada orang, dia kata dia sampai makam dah, tak perlu syariat. Pala korak dia kata. Pala korak dia. Kan, pala korak dia kan. Ada kamu tu kan. Orang yang sampai kepada darjah mutmainnah, radiyah, marjah kamil, lagi halus dia punya syariat.